Papa beli nasi, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pasti telah melihat sedutan video sebentar tadi. Okey, berdasarkan video tadi, pada pendapat anda, apakah tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Isu pentingnya ialah orang jahat bermula dari orang baik yang diabaikan atau disakiti. Kenapa mereka jadi seperti itu? Berkaitan dengan tajuk hari ini. Ya, mereka tidak dapat mengawal perasaan. Kenapa mereka tidak boleh mengawal perasaan? Okey, bagus, hebat anda. Kerana mereka diganggu oleh syaitan. Okey, tajuk kita hari ini ialah Iblis dan syaitan yang durjana. Di antara objektif pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama, menyatakan penciptaan malaikat, manusia dan iblis. Yang kedua, menjelaskan perintah dan larangan Allah kepada Nabi Adam dan umat manusia. Yang ketiga, menerangkan cara iblis menyesatkan manusia. Yang keempat, membincangkan cara menghindari godaan syaitan. Yang kelima, menjelaskan pengajaran ayat yang dapat diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca bersama-sama surah Al-Baqarah ayat 34 ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Di dalam ayat ini terdapat 3 kata kunci penting, iaitu malaikat, iblis dan kafir. Ayat 35 berbunyi, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Maksudnya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam syurga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kata kunci di dalam ayat ini ialah Adam dan juga zalim. Okey, dan terdapat kata penerangannya ialah tinggallah engkau dan istrimu di dalam syurga. Okey, dan makanlah dengan nikmat makanan yang ada. Jangan dekati pohon ini. Jangan dekati, ini adalah larangan Allah. Tinggallah
tinggallah dan makanlah dengan nikmat. Itu adalah perintah Allah. Ayat 36 berbunyi, wa azallahuma syaitanu anha wa ahrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Maksudnya, lalu syaitan memperdaya keduanya dari syurga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana, iaitu syurga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kata kunci pada ayat ini ialah wa azallahuma syaitanu anha. Syaitan memperdaya kedua-duanya, sehingga terkeluar daripada syurga. Itu memang misi syaitan, supaya tidak patuh pada perintah Allah. Yang kedua, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Maksudnya manusia telah diperintahkan turun ke muka bumi dan kemudian bermusuhan antara satu sama lain. Di situlah peranan syaitan. Ayat ke-37 berbunyi, وَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Maksudnya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kata kunci di dalam ayat ini ialah taubat, tawwab. Itu maksudnya taubat. Sebelum kita membincangkan tentang ketaatan malaikat dan penderhakaan iblis, marilah kita mengenali dulu siapakah dia malaikat dan manusia serta iblis. Malaikat diciptakan daripada cahaya, manakala manusia diciptakan daripada tanah dan iblis diciptakan daripada api. Malaikat ialah hamba Allah yang taat pada segala perintahnya. Mereka akan melakukan segala arahan dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan perhambaan secara mutlak. Malaikat tidak melanggar suruhan Allah Subhanahu wa taala kerana mereka diciptakan tanpa nafsu dan keinginan. Mereka melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala kerana takut akannya. Sifat iblis pula berbeza daripada malaikat. Pada peringkat awal, perlakuan iblis merupakan perlakuan malaikat yang sentiasa patuh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun segala-galanya berubah apabila iblis enggan tunduk memberi hormat kepada Nabi Adam alaihissalam setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat tunduk hormat kecuali iblis. Keingkarannya itu disebabkan oleh sifat sombong dan takbur iblis, berbangga dengan asal kejadiannya dan dirasakannya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan daripada tanah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam alaihissalam dan isterinya tinggal di dalam syurga untuk merasai segala kenikmatan syurga termasuk makanan dan minuman. Di samping itu, Allah juga melarang kedua-duanya daripada menghampiri pohon larangan dan memakan buah-buahannya. Disitulah iblis mengambil kesempatan untuk menyesatkan Adam dan Hawa. Nabi Adam alaihissalam dan isterinya ditipu oleh iblis sehingga mereka diturunkan ke bumi.
Sejak itu iblis dan syaitan terus berusaha menyesatkan manusia dengan pelbagai cara. Di antara caranya, yang pertama, menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia. Yang kedua, menghasut manusia supaya meninggalkan suruhan Allah. Yang ketiga, menghasut manusia supaya melakukan larangan Allah. Yang keempat, menimbulkan perasaan riak apabila beramal. Yang kelima, menggalakkan amalan sesat. Islam mengajar umatnya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, serta berusaha menghindari gangguan dan godaan syaitan. Cara untuk menghindari godaan syaitan meliputi 3 aspek, iaitu dari aspek akidah, ibadah dan akhlak, yang boleh digambarkan seperti sebatang pokok yang berbuah. Dari aspek akidah, diumpamakan seperti akar pokok, di mana kita perlu memperkuatkan akidah kepada Allah, terutamanya yang terkandung di dalam rukun iman, yang 6 perkara. Yang kedua ialah dari aspek ibadah. Aspek ibadah yang pertama ialah ibadah wajib, di mana kita hendaklah menunaikan ibadat wajib dengan sempurna dan istiqamah. Contohnya solat, puasa, zakat dan haji. Diumpamakan sebagai batang pohon. Yang kedua ialah ibadat sunat. Kita hendaklah memperbanyakkan ibadat sunat bagi mengukuhkan ibadat wajib. Diumpamakan seperti dahan pokok. Contoh, solat sunat, puasa sunat, membaca Al-Quran, sedekah dan berzikir. Manakala hasilnya daripada kekuatan akidah dan kekuatan ibadat, dia membuahkan hasil kepada akhlak kita yang diumpamakan seperti buah. Di mana buah dan akhlak menghiasi diri dengan akhlak mahmudah, iaitu contohnya memulakan dengan isti'azah, basmalah dan doa di dalam setiap amalan dan perbuatan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran ayat yang dapat diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 34 hingga 37 adalah, yang pertama, kita perlu mencontohi malaikat yang memberikan sepenuh ketaatan kepada Allah tanpa bantahan. Yang kedua, kita hendaklah menjauhi sifat sombong dan takbur kerana sifat ini merugikan diri. Yang ketiga, kita seharusnya tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan agar hidup selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang keempat, kita mesti segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan dosa, kerana itu taubat sentiasa terbuka. Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam beberapa kalimat, iaitu kata-kata pengakuan, taubat yang diamalkan. Berikut adalah doanya, di mana Nabi Adam mengamalkan doa ini sehinggalah Allah menerima taubat Nabi Adam, yang berbunyi, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang bermaksud, keduanya berkata, Adam dan Hawa, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Tertulis di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 23. Amalkanlah doa ini setiap kali selepas menunaikan solat. Baiklah, bagi menguji kefahaman kita tentang iblis dan syaitan yang durjana, kita bersama-sama membincangkan soalan kebat. Soalannya, syaitan musuh manusia yang paling utama, yang paling nyata. Tetapi manusia masih mengikut jejak langkah syaitan. Bincangkan sebab berlakunya hal ini.
Kata kuncinya ialah bincangkan sebab. Okey. Soalan tanya sebab. Sebab tentang apa? Tentang manusia masih mengikut jejak langkah syaitan. Okey, sebabnya sebab apa? Okey, setiap kali menjawab soalan kebat mesti ada 4 perkara penting di dalam jawapan. Yang pertama isi, yang kedua huraian, yang ketiga huraian lengkap, yang keempat kesimpulan. Isinya ialah sebab manusia mengikut jejak langkah syaitan. Sebabnya pegangan iman yang lemah. Okey, pegangan iman yang lemah ini kenapa? Ini menyebabkan manusia mudah terpedaya dengan hasutan syaitan. Okey, apakah kesannya? Manusia tidak dapat membezakan mana yang baik dan yang jahat, hanya mengikut perasaan sahaja. Okey, kesimpulannya, justru itu kita hendaklah mencontohi malaikat yang memberi sepenuh ketaatan kepada Allah tanpa bantahan agar tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan. Okey, semoga anda semua memahami tentang kehendak soalan kebat. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Be happy, la tazan, Allah Maha. Jumpa lagi di sini.